عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sesi tahun baru 2021 ini kita meneruskan lagi pengajian kita, dan saya mula nak baca kitab ataupun madah subjek yang baru. Kita dah selesai pada tahun lepas Matan Arba'in, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, dan lanjutan daripada itu saya memilih untuk membaca kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti almarhum, yang saya dah bagikan sedikit mukaddimah pada akhir tahun lepas, yang mana beliau almarhum adalah seorang ulama yang terkenal, seorang ulama semasa, dan meninggal pada 21 Mac 2013 ketika memberi kuliah di Masjid Al-Imam Damsyik, kuliah maghrib macam inilah, kuliah maghrib macam ni, akibat serangan bom yang mana kita tahulah hingga sekarang ni pun Syria dalam keadaan tidak aman. Jadi kita nak manfaatkan ilmu yang beliau susun ini, mudah-mudahan sebagai ganjaran untuk penulis, pengarang Syekh almarhum, dengan kita memanfaatkan tulisan beliau ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya buku Fiqh As-Sirah ini juga ada terjemahannya. Fiqh Sirah ni, ini kalau nak baca yang versi bahasa Melayu lah. Ini cuma dia ada beberapa siri, saya tak pasti. Tapi kalau kitab yang Arabic yang asal ni, yang ini saya ambil daripada dalam mukaddimah yang kedua ini, tabaah yang kedua, As-Saniyah. Ini satu jilid sajalah. Satu jilid sahaja. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Dan saya sebut hari itu bahawa kita memilih sirah Fiqhus Sirah ini sebagai kita nak mengenal lebih mendalam akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita membaca hadis-hadis baginda, ada juga kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita juga membaca tentang sirah, iaitu perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi rahimakumullah, cuma pendekatan saya tidak akan baca keseluruhan lah. Kita akan pick point yang utama saja, penting-penting untuk kita highlight dan juga kita sedikit huraikan, dan kita nak kaitkan dalam konteks semasa. Sebab yang pentingnya kita belajar sirah ni adalah bagaimana kita nak mengambil iktibar. Sebab tu ada juga kitab lain yang lebih kurang serupa tapi lebih ringkas, As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar, juga ada. Tapi ataupun saya pilih Fiqh Sirah An-Nabawiyah ini untuk kita jadikan teks untuk perbincangan kita. So kita akan baca setakat yang sempat berdasarkan tempoh masa yang agak terbatas ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi rahimakumullah, sebagai mukaddimah saya baca sebahagian daripada apa yang ditulis oleh pengarang, iaitu kita tahu bahawa sirah ni maksudnya perjalanan hidup, sirah Nabi, ataupun kita kata sejarah Nabi.
Kan? Ataupun term yang berkaitan juga lah at-tarikh. Tarikh ni sejarah. Dalam konteks kita umat Islam ni, kita faham bahawa penulisan ataupun penyusunan tentang sirah nabawi ini, sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kita kata tonggak ataupun teras asas kepada gerakan menulis sejarah-sejarah umat Islam. Okay. Dan dari sudut kedudukannya dia ke belakang sedikit daripada penyusunan hadis-hadis nabawi. So kita kena bezakan. Di sana ada kitab-kitab hadis dan juga ada juga kitab-kitab sirah. Okay, kitab-kitab hadis ini merujuk kepada lebih kepada berkaitan dengan hukum hakam. Dan sebab kita nak jadikan Nabi ini panduan dalam hidup kan. Sebab itu kitab-kitab hadis ni kebiasaannya disusun mengikut bab fiqh, bab-bab dalam ilmu-ilmu yang khusus, bab akidah, lepas itu bab fiqh, bab ibadah kan, bab yang ada dalam fiqh, rubu' fiqh itu disusun sedemikian. Tapi bila kita baca sirah ini, kita akan start daripada kelahiran Nabi ataupun kita ambil sedikit sebelum itu lagi. Kita akan ambil sedikit sebelum itu dan perjalanan hidup baginda. Sebab apa? Sebab kita nak melihat perjalanan hidup itu dan di situlah kita akan ambil iktibar. Kerana syakhsiah ataupun individu yang kita bincang ini merupakan syakhsiah yang terbaik. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling tinggi kedudukannya, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka munasabah untuk kita kaji kehidupan perjalanan hidup baginda. Dan bila kita bincang tentang sirah ini, dia lebih kepada ceritalah, penceritaan, tetapi kita mengambil daripada sumber-sumber yang sahih, yang terpilih. Sebab kita pun faham juga kan, bila cerita-cerita ini kadang-kadang masuk riwayat-riwayat yang direka tambah. And even hadis-hadis Nabi pun ada hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu kan, yang direka cipta oleh sesetengah pihak, maka juga boleh berlaku kepada sirah Nabi dan juga sirah para anbiya yang sebelumnya. Sebab tu kalau tuan-tuan mungkin biasa juga pernah dengar dalam bab tafsir, di sana ada tafsir-tafsir Israiliyat. Tafsir-tafsir Israiliyat yang diambil daripada sumber-sumber ahli kitab yang golongan Yahudi dan Nasara, yang mana kita ambil daripada kitab Taurat dan Injil, dan tafsiran-tafsiran mereka itu sebahagiannya kadang-kadang masuk juga dalam kita nak memahami agama kita ini. Itu Israiliyat. Jadi sebab itu dalam pemilihan ini kita akan tengok nanti bukanlah sedetail-detailnya, tetapi kita nak highlight isu-isu yang utama, yang penting, yang kita nak jadikan panduan. Sebab apa tuan-tuan, kita biasa dengar history repeats itself kan, sejarah itu berulang. Jadi syakhsiah Nabi ini dalam kehidupan baginda berdepan dengan pelbagai jenis manusia, sama ada yang Muslim, yang munafik, yang fasik, yang kafir, yang musyrik. Itu juga sebenarnya berlaku juga zaman kita. So kita boleh ambil iktibar bagaimana kita nak jadikan Nabi ini sebagai qudwah, contoh ikutan, suri teladan untuk kita jalani kehidupan ini dengan baik. Dan saya sebut tadi bahawa penulisan sirah ini dia terkebelakang sedikit fi darajah as-saniyah binisbah li kitabati sunnah. Kan dia kemudian sedikit daripada kitab penulisan tentang hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal ada Sunan Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan sebagainya, dan kitab-kitab yang lain. Yang tu lebih awal. Sebab fokus utama para ulama menyusun hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah itu lebih kepada panduan hidup kita dalam kehidupan kita. Tapi yang ini itu hukum hakam. Tapi ini lebih kepada perjalanan hidup dan ibrah-ibrah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okay? Jadi di sini disebutkanlah siapa-siapa individu yang mula menyusun, tak apalah, itu saya abaikan. Dan kalau kita melihat secara ringkas tentang apakah sumber-sumber, kita bila bercakap tentang agama ini, dia mesti ada sumber, dia mesti ada sandaran. Inilah kelebihan kita umat Islam. Dan inilah kebanggaan kita kerana apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini syariat yang terpelihara. An inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab az-zikra Al-Quran, dan kamilah, kata Allah, yang memelihara, yang menjaganya. Dan ini tidak berlaku kepada agama-agama yang sebelum ini, syariat-syariat yang sebelum ini, yang mana
kitab-kitab telah berlaku percampuran penyelewengan tokok tambah daripada pendeta-pendeta rahib-rahib agama-agama terdahulu kan, sebab ia tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi tidak bagi syariat yang terakhir ini, sebab ini adalah syariat yang final, yang muktamad, yang terakhir, yang ditujukan kepada semua manusia, bukan kepada kaum-kaum tertentu saja. Okey, jadi sebab tu bila kita bincang tentang itu, kita akan melihat kepada keaslian sumber, kan, keautentikan, ketulenan sumbernya. Bukan daripada cakap-cakap orang biasa-biasa kan, tetapi mempunyai disiplin ilmu yang sangat ketat. Sebab tu kalau kita lihat di sini, paling asas sekali sumber kepada sirah ini adalah kitabullah. Dan kita akan jumpa di sana ada ayat-ayat yang menceritakan tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi. Bahkan sebelum daripada itu pun ada. Contoh sebelum adalah apa? Kita ambil kes peristiwa bergajah. Kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan, tentera bergajah kan. So direkodkan dalam al-Quran. So ada jugalah disentuh. Okey, dan ada cerita tentang peperangan Badar dalam al-Quran itu sendiri kan. Jadi sebahagian daripada sumber sirah itu memang terakam dalam al-Quran. Jadi sebab tu kita amat yakin itu merupakan sumber asas kita. Kemudian sirah Nabi ini juga kita ambil daripada kitab-kitab sunan, kitab-kitab sunan, iaitu kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis, sebab Nabi SAW berperang, Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW mengantar utusan-utusan, Nabi SAW berinteraksi dengan pelbagai kaum dan bangsa, maka ada elemen-elemen sunnah di situ yang direkodkan oleh perawi-perawi hadis. Kan? Yang ini juga diambil. Cuma kalau sunnah tadi saya kata susunannya mengikut bab hukum, tetapi sirah ini mengikut kronologi masa. Kronologi start daripada sebelum Nabi lahir dan seterusnya sampai kepada baginda wafat. Kan? Yang tu dia punya kronologinya begitu. Tapi kalau sunnah tadi dia punya susunannya mengikut bab fiqh khususnya lah, ataupun bab-bab ilmiah. Okay. Jadi kita ada apa? Kita ada sunnah-sunnah, kitab-kitab sunnah yang juga menjadi sumber, dan juga kita ada apa di sana, ar-ruwah alladzina ihtamu bi siratin nabi. Ada juga perawi-perawi daripada kalangan sahabat yang mana mereka ini menceritakan yang mereka menyaksikan perjalanan hidup baginda ini, tetapi mereka menceritakannya, menyampaikannya secara musyafahah, secara cerita mulut ke mulut lah. Mulut ke mulut, dan ini juga merupakan antara sumber yang diambil, dikumpulkan oleh para ulama terdahulu dan disusun sampailah kepada kita yang ada pada hari ini. Jadi ini kita kata apa? Sumber yang kita pegang. Dia berbeza dengan penulisan sejarah-sejarah macam kita belajar sejarah di sekolah-sekolah kita kan. Kadang-kadang sejarah ini isunya adalah berlaku kita kata bias. Kerana sejarah ini ditulis oleh pihak yang menang. Sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, contohlah yang seingat saya lah, saya pun dah lama tinggal buku sejarah kan, kita baca dalam sejarah dilabelkan contohnya Tok Gajah, Tok Bahaman sebagai apa? Sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat kan. Sebab sejarah itu ditulis dari perspektif penjajah, maka dianggap sebagai pemberontak, pengkhianat, sedangkan hakikatnya mereka adalah pejuang kemerdekaan. Sebab tu sejarah itu perlu direview balik kan. Siapa yang dominan, dia akan menintakan sejarah itu mengikut perspektif mereka. Okay? Tetapi berbeza dengan sejarah Nabi ini, sebab ulama-ulama kita orang-orang yang dikenali, orang-orang yang adil, dan yang baik-baik, yang thiqah, yang mereka tidak ada kepentingan duniawi tetapi untuk menjaga agama ini. Jadi mereka menulis berdasarkan sumber-sumber yang autentik tadi untuk sampai kepada kita supaya kita faham apa sebenarnya yang berlaku untuk kita jadikan contoh. So itu adalah sedikit latar belakang tentang kaedah ini. Dan kalau kita masuk di sini tuan-tuan ya, kita terus masuk kepada sedikit latar belakang, sir ataupun apa rahsia pemilihan Jaziratul Arabiyah, pemilihan semenanjung tanah Arab sebagai mahdan, sebagai kita kata tapak
li nash'atil Islam, untuk pertumbuhan ataupun perkembangan Islam. Apa sir dia? Jadi ini sebagai apa kita kata asaslah untuk kita faham. Okay. Tuan-tuan yang dikasihi rahimakumullah, mana kita jarak dengan Nabi ni kita kata lebih kurang dalam 1500 tahun yang lampau. Lebih kurang begitu jarak kita kan. Okay. Jadi 1500 tahun yang lampau, pada ketika itu kalau kita faham secara latar belakangnya, Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab ni, tuan-tuan kalau tengok peta, dia katakan semenanjung tu sebab apa? Macam kita tengok Arab Saudi, kan, kedudukan dia bagaimana, dia lebih kurang macam Malaysia sikit, dia terkeluar sikit hujung. Okay. Jadi di situlah apa ni kita kata tapak bermulanya sejarah Islam daripada syariat Nabi. Okay. 1500 tahun yang lampau, dunia ketika itu dia ada dua kuasa besar, iaitu kuasa Parsi dan juga kuasa Rom. Di sana ketika itu ada dua superpower. Kita sebelum runtuhnya USSR juga samalah kan, kita ada blok Amerika dan juga apa ni Soviet Rusia itu. Kan? Sekarang ni dah runtuh, Rusia tinggal Rusia ajalah, dan negara-negara pun banyak dah merdeka. Jadi yang dominan ketika itulah tamadun Parsi dan Rom. Parsi sekarang ni Iran lah. Parsi sekarang ni Iran. Rom dia belah ke barat. Dan juga ada tamadun yang berikutnya adalah tamadun Greek, tamadun Yunani dan juga tamadun Hindu. Okay. Tapi yang agak hampir dengan semenanjung tanah Arab ni adalah Rom dan Parsi tadi. Okay. Jadi dikatakan bahawa adapun Parsi, keadaan Parsi itu ketika itu dia adalah tamadun yang maju, yang hebat, tetapi telah diselaputi oleh falsafah-falsafah yang kita kata dah mengarut dah. Okay. Dan agama mereka sampai ke tahap dia dah ada agama yang established, agama yang menyembah api, dan falsafah dia sampai ke tahap terlalu bebas sehingga boleh berkahwin antara anak lelaki dengan ibunya. Dan Maharaja Parsi sendiri pun ada mengamalkan cara hidup yang sedemikian. Okay. Begitu juga dengan Rom. Rom ini mereka juga kita kata tamadun yang hebat, yang dibina di atas kebendaan, dan dia telah mula menyeleweng. Sebab ketika itu tamadun Rom ini dia berfikir untuk bagaimana nak meluaskan empire dia. Dan dia akan pergi serang kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara lain untuk dia nak luaskan empire dia. Sampai dan antaranya lah untuk mengembangkan agama Kristian lah. So ketika itu berlaku. Dan mereka juga telah mencapai tahap ketamadunan kebendaan, kan, tamadun Maddiyah yang hebat, sehingga mereka ni dah hilang pedoman. Okay. Maknanya sampai ke tahap apabila manusia ini dia dah terlalu mewah dan dia akan rupa daratan. Itu dia punya lumrahnya begitu. So beginilah tamadun-tamadun ni tadi. Sebab dah terlalu kemuncak, kan, dah besar kuasa, dah jumpa macam-macam. Okay. Jadi akhirnya dia hilang pedoman. Sebab apa? Sebab dah tenggelam dalam kemewahan. Tamadun Yunani, tamadun Hindu pun lebih kurang serupa juga. Okay. Tapi mereka ini ada serapan-serapan daripada agama, faktor-faktor agama lah. Okay. Jadi kesimpulannya, tamadun-tamadun yang utama ini mereka telah tenggelam dalam yang disebut sebagai apa? Hadarah Madaniyah ni tenggelam dalam Al-Qiyam Al-Maddiyah, nilai-nilai kebendaan, nilai-nilai material. So jadi kehidupan mereka ini lebih kepada nak memuaskan nafsu mereka, dan kehidupan mereka ni lebih kepada nak merealisasikan kebendaan, nak cipta, nak bersaing mana lebih tinggi, mana lebih hebat. Begitu keadaan dia. Okay? Dan ini juga berlaku sekarang ini sebenarnya. Kan, kalau kita lihat dia berlaku, sebab tu kita kata sejarah ini berulang. Sejarah ini berulang, dan bila Allah nak musnahkan sesuatu kaum, memang Allah akan bagi kemewahan sampai orang-orang itu lupa daratan, tenggelam dalam kenikmatan. Okay? Dia akan begitu sifat dia. Jadi sedangkan ini specialnya Jaziratul Arabiyah, ketika itu suasana dia tenang. Sebab Jazirah Arabiyah ni khususnya tak ada padang pasir. Dan dia padang pasir, orang pun tak berapa nak duduk sangat di situ.
kehidupan dia sangat simple, kan, sebab dia tak ada bangunan yang mewah-mewah, tak ada. Kan? Ada dua kategori penduduk. Satu kita kata badawi, badawah. Badawah ni golongan nomad. Okay? Iaitu apa? Dia berpindah randah. Dan dia punya, kita kata apa? Aktiviti ekonomi utama dia adalah penternakan lah. Sebab dia akan pergi ke oasis-oasis tertentu. Sebab dia punya karakter dia adalah bila ada hujan, ada oasis, makanya dia akan bawa kambing-kambing dia, ternakan dia. Lepas tu nanti bila dia makan habis, dia akan pindah tempat lain pula. Jadi kalau orang berpindah randah ni, kehidupan yang nomad ini, yang badawi, badawah ini, dia takkan nak buat benda tempat tinggal yang betul-betul established, kan? Sebab dia memang nak berpindah. Dia memang nak berpindah. Kan, jadi dia hidup dalam kemah-kemah saja. Dalam kemah-kemah saja. Yang tu satu. Yang satu lagi adalah golongan hadari. Hadari ataupun hadarah. Hadarah ni orang yang menetap setempat. Yang ni yang ada apa? Yang ada sumber air, tempat-tempat yang ada sumber air yang established, macam kita kata di Mekah, di Madinah, di Taif. Okey, sekitar kawasan begitu. Ini yang kita kata di Hijaz lah, Hijaz. Tapi kalau belah Yaman ni tuan-tuan dia agak subur. Kan? Dia agak subur, okey. Dia ada apa? Kalau belah Yaman, lepas tu belah Iraq dan ke atas. Okay? Yang tu dia agak subur sebab dia ada sungai. Sungai Tigris Euphrates, Sungai Furat. Kan? Belah Yaman ni pun kita kata iklim dia lebih hampir macam kita juga. Kan? Jadi dia ada kebun-kebun yang subur. Jadi kebanyakannya kalau aktiviti ekonomi dia pertanian, orang tu akan menetap setempat. Aktiviti dia kalau perniagaan, dia akan menetap setempat. Tapi kalau aktiviti dia penternakan, dia akan berpindah randah. Itu dia punya nature dia begitu. Kan? So ini berlaku di Jazirah Arab. So sedikit ada di Hadari, iaitu Mekah, Madinah, Taif sekitar itu, dan juga yang lain-lain itu lebih kepada Badawi, Arab Badawi. Dan sebab tu orang Arab Badawi ni dia kasar. Kan? Sebab dia terdedah kepada padang pasir, kan? Kehidupan dia ringkas, kan? Kehidupan dia tidak begitu complicated ataupun kelang kabut sangatlah macam kita ni, kan? Macam orang yang berada di bandar. Dan kurang bertamadun lah, kurang bertamadun. Jadi sebab itu bila dia kata bila keadaan tu sedemikian 1500 tahun yang lampau, dia kata apa? Kanat taba'i'uhum ashbah ma takunu bil maddatil kham. Maknanya tabiat orang Arab ketika itu dia sama macam al-kham ini kita kata raw material, bahan mentah. Kan? Kalau yang Rom Parsi tadi dia dah ada tamadun yang established, yang ni belum lagi. Jadi dia masih lagi macam kita kata bahan mentah lagi, raw material lagi, yang belum lagi ada acuannya tersendiri. Maka ini lebih mudah, kan? Lebih mudah untuk diacukan menjadi satu kita kata satu gerakan ataupun satu bangsa yang boleh membawa mesej Islam yang lebih baik. Dia simple saja tuan-tuan. Kalau kita buat perbandingan, kita kalau nak buat sesuatu yang baru ni, yang nak betul-betul establish, kalau kita nak ubah suai yang benda dah tempat sedia ada ni agak susah. Contoh mudahlah, kita ambil kes perbandaran. Kan? Ini zaman, sebab tu contohnya kita tengok macam Putrajaya, kan? Idea Putrajaya tu, sedangkan Kuala Lumpur tu dah establish dah. Tapi mengapa ketika itu Tun, masa tu belum Tun kot, kan? Idea dia buka Putrajaya tu. Sebab KL tu dah overloaded, dah padat dah. Kan? Kuala Lumpur tu. Okay? Jadi kalau kita nak betul-betul nak buat benda yang baru, kena cari tempat lain. Okay? Yang mentah lagi. Yang tu mudah untuk diacukan ikut cara yang tersendiri. Kalau benda yang sedia ada ni susah. Kalau macam di tamadun Parsi, tamadun Rom tu memang dah sedia ada dah. Tapi kalau orang Arab ini tadi dia masih lagi tenang, dia masih lagi bersifat mentah kan, dia belum masak lagi, maka yang tu lebih mudah untuk diacukan. Ini kalau kita lihat dari perspektif itulah. Kalau kita lihat dari perspektif kita sosiologinya begitu. Okay? Jadi itulah rahsia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan syariatnya yang terakhir ini di situ, di Jaziratul Arabiyah, dan dipilih orang Arab itu sebagai yang terakhir. Okay. Cuma bukan bermakna walaupun kita sebut orang Arab jahiliyah ini, sebut jahiliyah tu kan, bukan maksudnya mereka itu jahiliyah ni tak reti apa. Kita tahu bahawa sebenarnya Mekah itu dia established by Nabi Ibrahim alaihissalam.
iaitu Nabi Ismail kan, iaitu Kaabah dibina di situ lagi, dan dan orang mula kumpul di situ sebab apa? Sebab ada sumber air yang tetap. Dan kita tahu bahawa Mekah itu adalah adanya Kaabah dan adanya agama Ibrahim. Millata abina Ibrahim Hanifa kan? Agama Hanif Ibrahim. Yang sebenarnya Islam juga. Tapi dengan sebab langkawan masa itu, langkawan masa yang jauh, kemudian Nabi di kalangan orang Arab ini dah terputus. Dia pergi kepada Nabi kebanyakannya daripada kalangan Bani Israel. Kan, Bani Israel. Sebab tu kita kata pecahan daripada Nabi Ibrahim tu ada Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Ismail ini keturunan dia Arab lah. Dan Ishak tu keturunan dia belah jadi Israel ataupun Yahudi. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah mungkin tuan-tuan pun tahu juga, juga dia katakan bahawa kita umat Melayu ni juga adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim kan, daripada isterinya Qanturah. Yang Yahudi Arab ni Sarah dengan Hajar. Yang kita ni adalah anak cucu juga Nabi Ibrahim, dan kajian itu dibuat oleh pakar-pakar dari UKM, dan dia menjejak DNA orang Melayu ni, sumbernya di mana. Kan? So scientifically proven lah begitu. Dan sebab tu kita ada satu muyul, satu sifat yang mudah menerima syariat ini. Sebab kita ni ada susur galur itu. Kan? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi apa-apa pun, yang itu bukanlah jadi isu sangat. Sebab dia bukanlah kira keturunan apa pun kan. Even orang Arab pun ada yang musyrik kan. Ada yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa yang penting mungkinlah itu ada tempias-tempiasnya. Jadi saya kata tadi, orang Arab ni bukan maksudnya dia tak ada agama, dia tak ada tamadun, tak ada apa. Cuma dengan sebab langkawan masa yang begitu jauh itu menyebabkan berlakunya penyelewengan. Sebab tu contohlah tuan-tuan kalau kita baca di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Dia kata satu hari Nabi sebut tentang satu nama orang yang mula-mula memasukkan elemen syirik di kalangan orang Arab, iaitu namanya adalah Amru bin Luhai bin Qam'ah, Jad Khuza'ah, iaitu tok nenek kepada kaum Khuza'ah. Khuza'ah ni bangsa Arab. Kalau kita ambil daripada riwayat Ibnu Ishaq kan, daripada Muhammad bin Al-Harith Al-Tami kan, dia kata apa? Ini riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aktham bin Jun Al-Khuza'i. Dia kata aku dengar Nabi bercakap kepada seorang sahabat namanya Aktham bin Jun Al-Khuza'i. Nabi kata apa? Ya Aktham, wahai Aktham, ra'aitu Amru bin Luhai fi Qam'ah bin Jandaf bin Khandaf yajurru qasbahu finnar. Dia kata, wahai Aktham, aku melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf. Ini satu kelebihan. Orang Arab ini satu kelebihan, dia akan hafal dia punya susur galur keturunan tu. Sebab tu dia boleh trace sampai ke atas. Dia bukan budaya macam kita kan. Saya pun tak tahu. Kalau saya ni Muhammad Rizal bin Muhammad Nur bin Harun bin Laksmana, apa itu tak tahu dah. Tu je moyang kita sampai kan. Tapi orang Arab ini dia memang bangga dengan keturunan dia, so dia memang hafal. Sebab tu dia boleh trace keturunan dia. So Nabi pun ketika itu dia sebut apa? Dia kata aku melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amru bin Luhai ni, dia kalangan Bani Khuza'ah. Dia sedang menarik berhala kayu yang dia ukir itu dalam api neraka. Kemudian Nabi kata, "Fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi." Aku tidak lihat seorang pun yang paling mirip dengannya kecuali engkau. Nabi cakap dengan Aktham kan. So dia cakap dengan tok nenek dia lah, tok nenek dia yang dulu. Tapi diceritakan yang tok dia iaitu apa? Amru bin Luhai ni tadi masuk neraka lah. Sebab dia sedang mengheret dia punya berhala kayu tu dalam api neraka. Faqala Aktham, bila Aktham ni dengar cakap Nabi begitu, dia kata apa? Asa an yadurruni shibhuhu ya Rasulullah. Adakah dengan sebab aku serupa dengan dia itu memudaratkan aku? Dia bimbang lah.
Kan? Bila Nabi kata, aku tengok tak ada orang yang paling serupa dengan Amr bin Luhai ni kecuali engkau. Akasam ni. Jadi dia pun bimbang, kata, adakah dengan sebab aku ni serupa macam dia, kan, itu memudaratkan aku. Dia bimbanglah sebab apa? Amr tadi ahli neraka kan. Jadi dia tanya begitu. Qal la. Nabi kata tidak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Tidak, kamu mukmin sedangkan dia kafir. Innahu kana awwalu man ghayyara dina Ismail. Dialah, iaitu apa? Amr bin Luhai tadi orang pertama yang mengubah agama Ismail bin Ibrahim, fanasab al-awthan. Lalu dia telah bawa masuk berhala. Ni orang yang mula bawa masuk berhala. Wa bahar al-bahairah wa sayyab as-saibah wa wasal al-wasilah. Dan untuk upacara berhala ini, orang Arab ya, tuan-tuan ya, dia ada upacara dia. Ada unta-unta yang dikhususkan untuk berhala ini, iaitu buhairah, saibah, wasilah ini, yang mana unta-unta ini tidak boleh dikacau, tidak boleh disembelih, dibiarkan begitu saja. Sebab apa? Sebab unta-unta ini akan dijadikan korban kepada berhala-berhala ini tadi. So, siapa yang mulakan upacara ini ialah Amr bin Luhai. Ni. Sebab apa? Sebab dah agak jauh jarak dia daripada nabi tadi kan. Jadi sebab itu dia kata apa? Bahawa bagaimana dimasukkan si Ibnu Hisham. Dan Ibnu Hisham dia meriwayatkan bagaimana Luhai ni, Amr bin Luhai ini membawa masuk ibadat berhala, menyembah berhala ini dalam kalangan orang Arab. Okay? Dalam kalangan orang Arab. So dia bermula dengan apa? Bermula dengan sebenarnya asal-asal nama berhala, kita kata Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, apa semua tu, itu sebenarnya adalah orang-orang yang soleh. Kan? Orang-orang yang soleh daripada kalangan keturunan nabi-nabi juga asalnya. Jadi tujuan dia apa? Dia buat replika, buat patung, buat bentuk-bentuk yang serupa ini, tujuannya untuk mengingatkan kita generasi kemudian kepada generasi terdahulu yang baik, supaya kita mencontohi mereka. Asalnya begitu kan. Tapi okeylah, mungkin generasi pertama yang live itu dia faham sebenarnya patung yang dibuat itu lebih kepada replika untuk mengingatkan tok nenek kita dulu yang baik-baik, supaya kita mencontohi dia begitu. Tapi bila datang generasi berikutnya, dia tak faham, dia terputus dia punya rantaian sejarah itu. Akhirnya mereka melihat apa? Oh, tok nenek kita dulu seolah-olah apa? Menghormati berhala-berhala ini. Kan? Menghormati, mengagungkan. Akhirnya cucu-cucu, cicit yang ke belakang ini bukan dia menghormati saja, bahkan menyembahnya. Nampak? Tapi benda itu bukanlah dalam tempoh yang singkat. Kan? Itu beratus tahun, beribu tahun baru datangnya upacara tersebut. Okey. Jadi tapi yang masalahnya adalah apa? Si Amr bin Luhai inilah orang pertama yang establish benda macam tu. Ini bahayanya jadi orang pertama yang memulakan maksiat. Sebab dalam hadis Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mensunnahkan, menunjukkan contoh yang baik, lepas tu orang ikut, orang buat, maka dia akan dapat ganjaran pahala itu sehingga hari kiamat. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat benda yang tak elok lalu orang ikut, kan? Contohnya kita buat sesuatu yang tak elok lalu orang tiru kita, kan? Benda tu benda maksiat. Falahu fa'alaihi wizruha, dia akan dapat dosa tu. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang beramal berbuat sedemikian sehingga hari kiamat. Kalau kita lah yang memulakan benda-benda yang tak elok contohnya kan, jadi orang contohi, orang ikut-ikut, kita yang start bid'ah tu orang ikut, maka itu akan membawa kepada dosa yang diwarisi sampai hari kiamat. Jadi ini bahaya. So akhirnya berleluasalah kita kata upacara menyembah berhala ini dalam kalangan orang Arab. Okey, berleluasa kan, berleluasa, dan akhirnya hilanglah ketulusan agama yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan juga anak-anaknya Nabi Ismail. Okey, sebab itu akhirnya berhala-berhala ini diletakkan di sekitar Kaabah. Kan, dalam riwayat cerita ketika Fathu Makkah dikatakan ada sampai 360 berhala
Yang utama-utama tu dalam Kaabah. Al-Lata, Al-Uzza, Hubal semua tu kan. Itu dalam Kaabah. Yang di luar-luar tu ada pula kecil-kecil. Setiap kaum pula ada berhala-berhala masing-masing. Okay, yang asalnya mereka ini tawaf. Asalnya tawaf ikut syariat Nabi Ibrahim lah. Kan? Tetapi akhirnya bila dah masuk berhala, dah masuk elemen-elemen jahiliah, ada yang tawaf sampai bertepuk tangan, ada yang tawaf sambil menjerit-jerit, ada yang bertawaf sambil bertelanjang dan macam-macam lagi. Kan? Dia dah bercampur-campur. Amalan-amalan tersebut, ritual-ritual tersebut masing-masing, dan sambil mereka tawaf itu mereka bukan saja sebagai mengikut sunnah Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka dah bercampur dengan mereka nak pusing mengilingi berhala-berhala mereka. Itu kesyirikan berleluasa lah ketika itu. Okay? Dan kita tahu pula Mekah itu dia menjadi kita kata pusat perdagangan. Pusat perdagangan, dan di sana ada bangsa yang sangat kuat. Dia punya kabilah ta'assub Arabiah dia itu kabilah Quraisy, kan, yang menjadi teras kepada bangsa yang dikatakan yang paling mulia sebab mereka inilah yang menjadi penjaga Kaabah, kan, yang menjadi penguasa di kota tersebut. Okay? Jadi sebab tu kesyirikan berlaku. Walau bagaimanapun di sana masih lagi ada individu-individu minoriti yang berpegang kepada ajaran yang telus ini, iaitu agama Hanif Nabi Ibrahim ini. Antaranya yang tuan-tuan ingat ialah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, kan kita baca sejarah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama menerima wahyu, bila Jibril datang, kan, bila kita kata kena sergah lah, kan, Iqra, kan, Iqra tu yang Nabi kata ma ana biqari tu, lalu Nabi balik tu dalam keadaan menggeliger, menggeletar. So isteri baginda Khadijah telah berjumpa, telah konsult siapa? Waraqah bin Naufal. Dikatakan Waraqah bin Naufal ini adalah pengamal, masih lagi berpegang kepada agama Hanif. Kan? Masih lagi berpegang kepada agama Hanif. Yang tu yang dia kata itu adalah namusnya ataupun Jibril, kan, ataupun Jibril lah, kan, yang juga datang kepada Nabi Musa, juga nabi-nabi terdahulu, kan. Ada cerita begitu. So masih ada lagi rupanya begitu. Okay? Dan Waraqah pun telah meramalkan, dia kata nanti Muhammad ini, suami kamu ini akan dihalau keluar daripada kampung halamannya. Kalaulah aku masih hidup ketika itu, aku sendiri akan menjadi pembantunya. Tapi tak hiduplah sebab Waraqah sendiri telah sangat uzur, sangat tua ketika itu. Okay? Jadi masih ada lagi sebenarnya. Sedemikian. So itulah kita kata yang berlaku di ketika Nabi sebelum dilahirkan lagi. Dan orang Arab begitulah sifat dia, begitulah keadaan dia. Yang telah jauh, maka juga untuk kita kata merealisasikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, yang Nabi Ibrahim pernah minta supaya akhirnya zuriat dia lah yang akan menjadi penyambung risalah dia. Maka semua itu di bawah ketentuan dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW dan bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa untuk wahyu yang terakhir, dan juga Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Okay? Jadi ini sedikit latar belakang lah. Latar belakang yang saya ringkaskan saja ni. Kan? Ni tuan-tuan pun dah tahu sebenarnya. Saja nak bagi sedikit background. Sebelum kita masuk minal milad ilal bi'athah. Baru masuk nanti kelahiran Nabi. Kan? Kelahiran Nabi tu kita bincang minggu depan, bulan depan lah. InsyaAllah, kan? Sebab ada 11 kali, kan. Memang susah nak habis. Saya sebab tahun juga nak habis nanti, kan. Seperti mana kita habiskan matan arba'in sampai dekat 3 tahun juga. Okeylah tuan-tuan. Jadi setakat itulah mukaddimah ini. Kalau tuan-tuan berminat untuk baca, kalau yang tidak boleh berbahasa Arab, boleh baca terjemahan yang ni, kan. Yang ni pun ada, boleh backup lah. Saya tak pasti ada 2-3 jilid kot yang terjemahan ini. Untuk jadi panduan kita lah. Tapi menarik, kan? Dia bukan sirah semata-mata, tetapi di sana nanti akan ada ad-durus wal ibar, kan? Daripada peristiwa-peristiwa itu dia akan petik dan dia akan bincang dari hukum hakam yang berkaitan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit mukaddimah ini kita dapat gambaran, dan saya rasa cukuplah untuk malam ini sebagai pengenalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin
وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر